Okay, so dia buat lagi uji kaji. Dia buat, dia campakkan barang semua ni. Dan dia Puan ada cakap ke Puan? cakap apa? Saya tak ada ingat. Tak Puan ada cakap. tadi. Tak dengar Puan. Puan tak dengar Puan. Puan sekejap Puan. Lagi seorang nak masuk sekejap. Korang buat apa ni? Aku suruh belajar. Tak payah buat apa-apa. Duduk diam. Kita tengok video Puan. Video yang Puan bagi ni. Okay, so dekat sini kita tahu bahawasanya okey, tarikan dekat bumi kita ni ada tarikan graviti. Sebab itulah segala objek yang berada di atas akan tertarik ke bawah. Okey, sebab tu orang jatuh, tak ada orang jatuh yang pergi ke atas. Semua ke bawah sebab ada tarikan graviti dekat situ. So konsep daya ni kita nak tengok ada beberapa daya yang kita akan kena pasti dan kita akan belajar lah. Okey, untuk sistem mekanik ni dia ada 3 daya. 3 daya yang kita kena tahu. Okey, yang asasnya. Yang pertama adalah daya tolakan ni. Okey. Daya tolakan, kemudian ada daya tarikan. Tarikan dan daya ni kita boleh kenal pasti dia sebagai daya tolakan dan tarikan ke atas sesuatu objek. Mesti ada objek. Kita sendiri pun adalah objek. Tolong mute boleh tak? Aku dah rasa macam dekat dalam ni pula. DJ radio. Okey, ciri-ciri objek. Apabila daya kita kenakan pada sesuatu objek, okey, objek tersebut contohnya ada 5 objek ni. Okay, yang pertama bila kenakan daya, objek yang pegun dia akan bergerak. Contoh tadi meja tadi kan. Meja yang tadi ni. Lepas tu kita kena daya tolakan atau tarikan. So dia akan bergerak. Okey, yang kedua, objek ini kalau dikenakan daya, dia juga akan berubah. So daya ni akan mengubah arah pergerakan objek. Contoh kereta. Kan kita nak ke kiri, nak ke kanan, bagi signal. Tapi kita kenakan daya pada steering tu, maka bolehlah bergerak kereta tu ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang ketiga, bila objek tu dikenakan daya, mungkin boleh menghentikan pergerakan objek. Okey, contohnya apabila dikenakan daya yang bertentangan. Contoh lagi, accident. Okay, kereta dengan kereta bertemu depan-depan. Okay, dia tengah bergerak dua-dua, lepas tu accident. Sengajalah accident kan, suka hati dia. Lepas tu dua-dua objek tu akan berhenti bergerak.
Okay, tak ada lagi orang accident dia bergulung-gulung-gulung sampai 300 km. Tak ada lagi. Paling tidak pun 3 meter tu akan bergerak. Akan bergerak dan berhenti. Kemudian yang keempat adalah daya akan mengubah bentuk dan saiz. Ni contoh dia bagi adalah macam kita ada belon kan, kita picit-picit belon tu kan. Nampaklah perubahan pada belon tu. Kemudian ni buat kuih. Semua benda-benda yang memerlukan tekanan atau daya memang ada daya dikenakan. Itu dalam sistem mekanik. Kemudian yang kelima adalah mengubah pergerakan objek, mengubah kelajuan. Contoh bawa motor, bawa kereta kan, ada kelajuan, ada speeding dekat situ. So dia boleh mengubah kelajuan dengan kita tekan minyak, pedal minyak, dengan kita kenakan daya pada brake untuk berhenti. Kalau minyak untuk kita bagikan kelajuan. Okay, so kita kenakan daya kepada pedal-pedal tadilah untuk laju. Okay, untuk mengubah kelajuan. Okay, ini adalah daya yang penimbang. Okay, spring penimbang yang kita gunakan untuk sukat daya. Okay, sukat daya. So spring penimbang yang dia berskala Newton. Dia ambil nama sempena Isaac Newton tadi. Okay, Isaac Newton. So kita kena pasti penimbang ni nama dia adalah neraca spring. So dekat makmal ada neraca spring ni, kita akan buat amali menggunakan neraca spring ni. Okay. Daya dia ada unit ni. Okay. Daya ada unit dia iaitu kilogram meter per saat. Ataupun kita kena pasti kilogram meter per saat ini adalah unit Newton. N besar. N besar. So untuk daya dia perlukan jisim, perlukan jarak dan juga masa. Bergabung 3 benda ni, kau aku dah conteng macam-macam dah tu. Bermakna jadilah dia daya. Okey. Kita tengok rumus daya. Semua on ke tak on? On tak on? On. Kalau saya laju, silalah bagi tahu saya laju sangat puan. Saya tak faham. Boleh. Tadi puan gosok gigi. Boleh go. Kau boleh gosok gigi time kelas aku Aduh, bolehlah janji kau duduk ngadap aku punya ni. Aku punya MS Team ni. Okey, kita teruskan lagi iaitu rumus daya. Rumus daya, daya adalah jisim yang didarabkan dengan pecutan graviti. Tadi kita dah belajar dengan Isaac tu kan. So, kita nak tahu daya ni dia mesti ada jisim. Jisim ni dapat dia daripada objek tu lah. Tak kisahlah Apple tadi ke, kita punya jisim sendiri sekalipun, itu namanya jisim. Yang awak duk tanya-tanya orang, berat kau berapa tu, itu bukan jisim. Berat adalah daya. Alhamdulillah. Okay, ingat. Berat adalah daya. Maksudnya, yang kilogram-kilogram ni, ini bukan berat. Ini adalah jisim. Jisim. So, dalam sains, kalau berat, contohlah berat saya 70. Okay. 70 kg itu adalah jisim saya. Bukan berat saya. Kalau saya nak tahu berat saya kena darabkan dengan pecutan graviti. Barulah itu berat saya. Ataupun kita kenal dia sebagai daya. Berat adalah daya, daya adalah berat. So untuk kira daya ataupun berat, jisim dalam kilogram didarabkan dengan pecutan graviti. Okey. Pecutan graviti di dunia ini adalah 10 meter per saat.
Ini tetap. Kalau dengar je percutan graviti, 10. Okay. So kalau tadi saya, berat saya jisim saya 70 kg. So saya nak tahu berat saya ni, saya kena darabkan dengan 10. MS negatif 2. So saya punya berat ataupun daya adalah 700 Newton. Okay. Ni M. Ini G. F sama dengan mg. Ini adalah rumus. F sama dengan mg. So M adalah simbol kepada jisim. Unit jisim adalah kg. G adalah percutan graviti. Simbol bagi percutan graviti, dan unit bagi jisim percutan graviti adalah meter per saat. Kuasa 2. Percutan. Okey, bila digabungkan dia akan jadilah Newton ni. Alright. Unit bagi daya adalah Newton. Nampak tu. Kau ambil. Puan, Adi dah masak. Dia masuk. Silalah. Saya tak ambil tender lagi. Okay. Kita tengok soalan. Contoh. Jika jisim anda, jisim. Kenapa lag ni? Jisim 50 kg. Dia tanya kirakan daya anda. Daya adalah berat. Okey, nak dapatkan berat ini, rumus dia adalah daya sama dengan mg. Okey, dia bagi G 10. Okey, so kita dah tahulah ni daya kan, F daya. F sama dengan, okey, M adalah 50. Okay, darab dengan 10. Dapat 500 Newton. Okay. So 500 Newton ni lah sebenarnya berat dan juga daya. Okay. Itu contoh penyelesaian dia. So kalau orang tanya dalam sains kita kena faham berat kau berapa. So dekat kepala dah cakap dah. Okay, berat 70 darab dengan 10. Berat aku 700 Newton. Nampaklah sikit macam belajar orang sains tu. Okay, berat tu adalah daya. So apa yang dia tanya adalah jisim kau berapa? 70 kg. Tu beza antara jisim dan berat. Okey. Seterusnya kita tengok daya. Daya ada 2 lagi. Daya seimbang dengan daya tak seimbang. Okey, daya seimbang ni apabila okey, mana aku punya point ni? Okey. Daya seimbang ni apabila kedua-dua daya ni dua ni nampak ni gajah dengan apa tak nama je ni? Keldai. Okey. Daya keldai dengan daya gajah ni sama. Dia tarik. Dia tarik tali sama. Tak bergerak. So bermaksud daya sini sama dengan daya. Gajah dengan gajah sama. Tetapi, okay, ni tengok. Daya tarikan kiri sama dengan daya tarikan ke kanan. So balance. Itu namanya daya seimbang. Tapi ada daya tak seimbang apabila salah satu daya kiri atau kanan dia tak balance. Okay. So kalau tak balance maksudnya kalau macam tarik tali tadi, kalau tarik tali tadi
Mungkin gajah ni lebih daya dia atau lebih jisim dia. So daya dia akan lagi berat lah, lagi besar. So yang ini, keldai ni, dia punya daya akan tertarik kepada gajah ni. Gajah ni akan pergi ke sini lah. Okay, keldai ni akan tertarik ke arah gajah. Sebab itu kita namakan dia sebagai daya tidak seimbang. Daya yang lebih besar akan memain peranan. Okay, berat yang lebih besar tu normal. Orang berat yang lebih memang dia punya daya pun lebih. Orang yang jisim besar, jisim dia berat, jisim dia besar banyak. Okay. So daya dia lebih banyak. Sebab tu jangan marah orang kecil. Orang halus-halus ni dia tak cukup daya sebab kita tak boleh angkat ataupun membuat kerja lebih daripada daya yang ada dalam badan. Contoh kalau saya 70 kg jisim. So saya punya daya 700 Newton. Kalau saya nak buat kerja, saya tak boleh lebih daripada 700 Newton ni. Berat jisim yang paling tinggi pun saya boleh angkat adalah 70 kg je. Kalau saya nak angkat lebih daripada 70 kg, saya kena perlu support daripada orang lain. Ataupun saya kena buat lebihan exercise. Contohnya lah buat otot semualah kan. Benda-benda tu boleh support. Tu support. Tapi hakikatnya kita manusia tak boleh melebihi daya yang ada di dalam badan kita sendiri. Kalau orang tu 100 kg, 100 kg, so dia punya daya 1000 Newton. Ini paling maksima dia boleh angkat. Dia tak boleh lebih daripada 1000 Newton. Okey. Dah. Okey, kita teruskan lagi. Torque. Ini masih lagi dalam sistem mekanik Torque. Torque tadi tolak tarik, gerakan linear. Tolak tarik. Okey, daya dalam gerakan linear. Torque pula adalah kesan daya yang bertindak atas satu jasad secara berputar ataupun berpusing dan kita panggil dia sebagai daya kilas. Bahasa sains dia, daya kilas ini adalah torque. Dan dengar kot, torque ni kan kalau buka tayar semua tu kan ada gun ataupun spanner nak buka skru tu nak ketatkan tayar macam ni kan, nak ketatkan ni, kita panggil dia itu adalah daya torque. Nak buka tombol pintu, nak jongkang-jongkit dekat sini, dia ada jongkang-jongkit macam ni, maksudnya itu adalah daya torque. Okey, secara berputar. So rumus untuk torque ni adalah torque unit dia adalah Newton meter. Newton meter. Maksudnya kena ada daya didarabkan dengan jarak tegak dalam unit meter. Ini meter. Ini Newton. Nak mana dapat Newton ni? Ini rumus yang pertama tadi. F sama dengan mg. Okay. F. Daya M darab dengan mg. Ini dari rumus yang pertama tadi. Rumus yang first tadi. Okay. So, torque sama dengan daya darab dengan D. D ni adalah jarak di antara, ini nut, skru. Lepas tu ada spanner, pegang kat sini tangan awak. Kan tangan. So, tangan kat sini, jarak antara nut skru sampai ke jarak pegang spanner tu, itulah dia punya jarak dalam meter. So daya darabkan dengan jarak dalam meter. Okay. So dapat dah torque. Nilai torque sini. Okay. Kita tengok soalan pengukuhan ni.
Dia bagi torque 30 Newton. Dia dah bagi jawapan. Okay. Untuk buka nut pada gambar yang tadi ni lah. Gambar yang ni. Jika daya F dia bagi 100 Newton, berapakah jarak D? Jarak D. Okay. Maksud jarak D daripada nut sehingga ke tempat awak pegang spana. Okay. Macam tu. Dah lupa dah. Macam mana. Okay. So kita tahu rumus torque adalah torque sama dengan F sama dengan D. Darab D. Okay. So dia dah bagi torque 30, F 100, D kita tak tahu. Kenapa pointer ni gerak ni? Okay, D kita tak tahu. Saya nak padam dia. Okay, so ni darab. So nak dapatkan D, okay, 30 sama dengan 100 darab D. Tinggalkan D di sini, 100 bawa sini. 30 bahagi 100 sama dengan D. So dapat kosong. Apa yang berlaku? Kucing oi. 15 orang. Ramai. Impress. Beramai. Tengoklah kau rajin aku ambil lah attendance. Kalau tak ada lah. Okay. Ini dia punya jalan kerja 70. Kenapa 70? Ini bukan 70. Ini 30. 30. Okay. Ini torque pun ada daya seimbang dengan tak seimbang. Keseimbangan torque. Torque ni bila dia punya arah lawan jam kita pusingkan tombol lah contoh tombol pintu. Kita pusingkan tombol pintu lawan dengan ikut jam tu, dia sama je daya dia. So itu mencapai keseimbangan torque. Okay. Alright. Sementara tu okay. Tengok dulu daya dalam sistem kendali. Ada suara Puan. Tak ada suara. Tak ada suara. Puan. Ada suara Puan. Tadi yang Isaac tu. Ada suara tak? Video pertama. Tak ada. Tak ada juga. Sangat tak tengok. Okay, ni nak cerita pasal pressure So pressure ni
sebenarnya dia tengok pada kelikatan cecair tu juga. Air dengan minyak masak ni, air ni kelikatan dia lagi kurang daripada minyak masak. So bila dia buat kaji eksperimen, okay, air tu punya pancutan dia tu lagi kuat daripada minyak. Minyak tu lebih pekat lagi. So tekanan ni yang pertama tadi dia tengok pada cecair, kelikatan cecair. Yang kedua permukaan. Okay, permukaan bentuk di dalam cecair tu duduk dekat mana. Contohnya satunya cecair sini macam kita guna sekarang macam minyak perik. Kan? Minyak-minyak kereta tu semua dalam tank-tank tu. So dia tengok pada besar tas. Okay. Dia nak cerita tu je sebenarnya tadi. Okay, dia nak bagi tahu bahawasanya daya dalam sistem bendali ni adalah kita kena kenali dia sebagai tekanan. Okay. So tekanan ni adalah daya dalam sistem bendali. Sistem bendali ni dia adalah apa saja objek atau peralatan atau mesin atau apa sekalipun yang melibatkan gas, cecair, wap, yang melibatkan liquid, cecair, dia mesti berada dalam sistem bendali. Okay, untuk kita kira dia punya tekanan ataupun daya, P ni pressure, pressure, ataupun bahasa Melayunya adalah tekanan, itu adalah bermaksud dalam sistem bendali, kita perlukan daya dan juga luas permukaan. Luas permukaan ni maksudnya luas permukaan objek lah. Contohnya kalau dalam minyak dalam sistem brake kan, minyak brake tu. Dekat mana luas permukaan dia letak dekat mana minyak tu, kat kawasan mana. So kalau luas permukaan brake tu 4 segi lah. So luas dia dalam kita kira segi 4. Kalau bulat lah. Contohnya dah piston kan. Kat piston kan dia punya luas permukaan semua bulat. Kan? Silinder. Bentuk silinder. Luas permukaan dia yang tapak dia tu, tapak silinder adalah luas permukaan. So, bulatan kena buat luas bulatan. Ni dah belajar masa SEM 2. Kan? Pi J kuasa 2. Okay. So, daya ni datang daripada mana? Rumus yang pertama tadi iaitu rumus F sama dengan mg. Bahagi dengan luas. Luas ni tertakluk kepada luas permukaan. Luas permukaan dia tu macam mana? Bentuk dia 4 segi ke? Segitiga ke? Bentuk segi 4 tepat ke? Segi 4 sama. Okay? Alright. Ini sama juga. Okay, kita tengok contoh tekanan. Yang pertama ni adalah ubat gigi ni. Yang gosok gigi tadi kan. Ubat gigi ni dia ada tekanan dia tekanan dalam sistem bendali. Ini sistem bendali dah ni. Sebab ubat gigi adalah bulatan. Okey. Kita picit dia ni nak dapatkan tu picitan awak tu lah yang dinamakan daya. Daya dia apa? Daya F sama dengan mg. Okey, untuk yang pam angin ni kan, pam basikal ni. Pam angin ni luas permukaan dia tengok dalam ni silinder. Tu luas permukaan dia A. Daya dia daya yang dikenakan tu berapa? Okey. F sama dengan mg. Okey. Satu lagi ni pisau gari.
Gari ni dia punya luas permukaan pun sebenarnya adalah silinder. Okay, silinder. So kita akan tengok tekanan yang berada di dalam ini. Silinder tapak dia adalah bulatan. Okay, bulatan. So per dengan A. A ni adalah bulatan dia. So F sama dengan mg. Okay. Tak apa, nanti buat assignment nota mesti ada punya. Contoh lain adalah aplikasi tekanan bendali. Kita brake kereta. Kita minum air melalui straw. Pun adalah tekanan dalam sistem bendali ataupun daya. Kalau tak ada daya macam ni kau nak minum air kan? Nak sedut air tu. Pengaliran air dalam pipe. Mesti ada sistem perpaipan tu. Perpaipan. Kemudian nak isi petrol, minyak dalam tangki motor atau kereta. Perlukan pump. Itu pun melalui tekanan juga sebab melibatkan semua benda ni melibatkan cecair. Bendali. Okey. Kemudian industri, contoh industri yang selalu guna adalah robot. Okey. Aktiviti pemanasan ni dia punya crane-crane nak angkat benda-benda tu kalau air dandang ni maksudnya panas kan. So diperlukan mesin-mesin besar lah. Kemudian loji, pembersihan air. Perlukan pump air yang besar. Kemudian hydraulic lift, hydraulic jack. Tu semua perlukan tekanan dalam bendali. Kalau tak ada, dia tak boleh gerak lah. Tak boleh gerak lah mesin-mesin tu. Robot-robot ni, dia mesti ada minyak. Dekat dia punya lengan-lengan dia, ensel-ensel tu perlu ada minyak. Minyak Okey, hidrolik. minyak hidrolik apa? Okey, kita tengok tekanan atmosfera. Video tentang atmosfera. Wan, bila kolej naik, Wan? Apa dia? Kolej bila naik? Tak tahu. Tak ada khabar berita lagi.
Terlagu Wan, bosan lah. Wan, mata dah kuyu ni. Banyak pula bunyi kau, tengok je lah. Alah. Puan dah boleh claim chop Puan. Masa-masa terbaik. Okey. Okey ke? Anak sekalian. Dah hilang. Boleh lah. Okey Wan, okey. Kita nak ceritalah tekanan atmosfera. Kita ada tekanan atmosfera di sekeliling kita tapi kita tak tahu kat mana sebenarnya kita dapatkan tekanan atmosfera tu. Okey, so tekanan atmosfera ni disebabkan oleh berat udara di dalam yang ada di sekeliling kita ni. Walaupun udara ni kita tak nampak tapi sebenarnya dia ada berat dia. Udara ni dia ada berat dia sendiri. So dekat udara ni kita ada satu tekanan iaitu kita panggil dia tekanan atmosfera. So lebih tinggi kita bergerak, tak kisahlah ni atas bukit ke, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ke. So jumlah udara kita akan semakin berkurang. Sebab tu setiap kali kita naik tangga atau apa, kalau kita tak cukup stamina ke apa, kita tak cukup gas, kita akan rasa macam tak cukupnya oksigen aku, penat. Kita akan rasa penat bukan sebab kita ni tak cukup stamina sangat pun. Sebenarnya setiap kali kita naik ke tempat lebih tinggi, memang udara tu akan sentiasa berkurang. Tambah orang yang ada masalah jantung ke apa, dia punya sistem pernafasan dia tu lagi berkurang. Mungkin tidak aktif kan. So nak pumping untuk udara, nak dapatkan udara tu agak susah lagi. So orang yang tak ada masalah jantung, pernafasan, so kalau dia bergerak lebih tinggi ke bukit tu, udara tu memang akan berkurang juga. Cuma tahap dia supply udara dalam badan dia tu kuat sikit lah kalau orang yang tak ada masalah jantung. Orang yang ada masalah jantung ni dia ada masalah lah dengan pernafasan dia, dengan oksigen, dengan tekanan atmosfera di sekelilingnya. So udara mempunyai berat yang boleh mengenakan tekanan ke atas semua jasad. Okay. Sebab tu kalau kita naik ke gunung, bukan kita lah, orang lain lah, saya mungkin tak lah kan, Gunung Everest ataupun awak daki Gunung Ledang sekalipun, nampak macam tak ada apa pun. Aku boleh je naik satu hari turun balik semua kan. Tapi dalam masa awak naik ke gunung tu, dia tetap juga ada tekanan dia. Udara akan berkurangan. Okay, oksigen. Jumlah oksigen tu memang akan berkurang. So that's why lah orang bila naik sampai ke puncak, ada yang dia blocking habis. Dah penat gila, oksigen tak cukup. Boleh collapse. Okay. So tekanan Kalau atmosfera naik flight Puan? sama juga. Sama. Cuma naik flight ni, dia dah ada satu, dalam flight tu dia dah ada support oksigen lah. Tapi kalau orang tu ada masalah jantung pun dia tak boleh juga nak cover. Sebab tu orang yang ada masalah jantung, kesihatan ni dia banyak isu dia. Sebab dia tak boleh ada tekanan yang mendadak. So kalau orang yang tak ada masalah, dia naik apa pun tak ada masalah sebenarnya. Sama juga kalau dia diving. Laut. Kan? Tekanan di bawah laut. Dalam laut tu
Tekanan dalam laut dia lagi kuat daripada kita yang berada di atmosfera biasa sebab dia lagi dekat dengan tarikan graviti. Sebab tu kalau orang menyelam ataupun kapal terbang terhempas, dia dah masuk je dekat paras laut. Macam yang MH370 tu kan. Apa lagi? Dia termasuk dalam laut je, dia boleh collapse habis. So hentaman antara permukaan atas laut, atas air paras laut dengan bawah air tu, paras air laut berbeza sama sekali. Berbeza sangat-sangat. That's why lah kalau kapal terbang terhempas, dia masuk, dia terus tenggelam habis. Bahaya. So tarikan itu lagi kuat bawah laut. Okay, So, baik memang, Puan. sebab tu ada boleh pecah kes yang MH tu dia masuk and then tengok semua dah barai. Dia atas je masuk okey lagi, masuk bawah je laut dia terus pecah berderai. Tekanan tu lah yang menyebabkan ni. Siapa punya handphone ni yang tut ni? Murah Wan. Ya. Biasa nak bershuffle pula boleh dengar. Siapa lagi yang tak masuk ni? Zul ni asyik keluar masuk. Okay, kita tengok. Okay. Tekanan, daya dalam sistem elektrik. Ada lagi 2 sikit je. Elektrik ni tak banyak sangat. Okay, tadi ada sistem mekanik, kita ada torque, kita ada daya tarik tolak, ada torque, lepas tu kita ada tekanan dalam sistem mendalih. Ini pula adalah daya dalam sistem elektrik. So daya dalam sistem elektrik, kita kena tahu bahawasanya daya yang ada adalah voltan. Dia ada dalam elektrik ada voltan, ada arus terus dan arus ulang alik. Okey, bentuk arus terus adalah dia direct je macam ni. So kalau habis-habis lah. Tapi arus terus ni arah pengaliran cas dia adalah satu arah saja. Dia tak boleh pergi ghostan balik. Tak boleh. Pergi ghostan balik tu adalah arus ulang alik. Dia pergi, dia balik. Dia pergi, dia balik. So ada bentuk gelombang. Okey, so 2 ni adalah yang kita kena faham dalam sistem menali. Sistem elektrik, sorry. Okey. Ini adalah contoh-contoh punca bekalan elektrik, voltan yang berada yang ada dalam sistem elektrik. Okey, ini adalah bateri kan, bateri kereta, ini bateri kering. Okey, yang ini starter. Betul ke ni starter? Jelah kot. Okey. Ya, orang enjin mesti tahu ni. Okey. So ini adalah power supply atau punca bekalan voltan. Okey, jenis arus yang terjana, sama ada arus terus ataupun arus ulang alik bergantung kepada punca voltan. Kalau sel kering, macam ni bateri semua ni, sel solar ni dia adalah menghasilkan arus terus. AT. Kalau alternator akan menghasilkan arus ulang alik. Macam supply elektrik kat rumah tu dia ada pencawang, penjana elektrik dia. Ada empangan hidroelektrik kan. Itu dia akan supply kita arus ulang alik. So voltan diukur dalam unit volt. Ini kena tahulah orang elektrik. Awak sistem wiring dalam kereta pun tahu bahawasanya voltan unit dia adalah volt. Okey, ini saya tunjukkan komponen asas tapi penting dalam 1 liter. Ini basic lah. Yang pertama tu mesti kena ada bekalan kuasa. Power supply, bateri ke tadi, alternator ke apa ke. Okey, dia mesti ada ni, mesti wajib. Kemudian mesti ada beban. Beban ni contohnya output lah. Dia ada bekalan kuasa, dia mesti ada beban. Handphone, LCD projector, apa lagi?
kereta, motor, beban dia. Dan perlu ada konduktor. Konduktor ni adalah wiring lah. Ada dua benda ni tapi tak ada konduktor, tak boleh juga, tak ada wiring. Tak berjalan pun satu sistem litar tu. Ni wiring, kita panggil dia konduktor lah. Dan satu lagi adalah switch. Tekanan kuasa, beban, konduktor dan switch. Ada 4 komponen penting ni dalam sistem satu litar elektrik. Okay, switch ni untuk on off lah litar. Okay. Alat kawalan ni switch ni switch tadi. Okay. Mengawal, tutup atau buka aliran tenaga elektrik. Contohnya switch dan alat kawalan. Kemudian konduktor ni kita selalu guna wire lah. Wire copper dan lain-lain logam. Kita dah tengok dekat topik 3 kan. Bahan sintetik. Okay, kemudian punca voltan ni contohnya sel kering, ada sel basah dengan punjana kuasa elektrik. Okey, itu adalah punca voltan dan beban ni macam-macam lah. Peralatan elektrik. Semua peralatan elektrik adalah beban bagi sistem elektrik. Okey, ni voltan tak payahlah. Right? Okey. Kita tengok susunan. Susunan voltan. Satu adalah bersiri. 2 adalah selari. So kalau bersiri ni dia susun bentuk voltan dia beratur. Macam ni. Beratur ke belakang dia macam ni. Ni ke belakang. Okay, ni punca voltan dia. Okay, susunan voltan. Dan ini kalau voltan duduk sebelah-sebelah, selari. Duduk sebelah-sebelah. Ini sebelah-sebelah. So, kalau selari, duduk sebelah-sebelah. Kalau bersiri, duduk belakang-belakang. Beratur, macam orang beratur. Okay. Nak dapatkan dia punya voltan keseluruhan dia, jumlah voltan. Kalau yang sesiri kan dia beratur je. Dia beratur. Macam mana aku nak lukis ni? Tak pandai lukis lah. Okay. So kalau nak tahu voltan total dia, jumlah voltan, tambahkan aja ni, tambah ni. Okay, yang ni ada 2 kan. Kat sini contoh dia bagi 2. Ada 6 dengan 9. Okay, so dia tambahkan aja voltan dia dapat 15 volt. 9 tambah 6. Tapi kalau untuk selari, dia duduk sebelah-sebelah macam ni. Voltan dia 16, 19 volt. Okay. Kita akan tengok jumlah voltan dia yang paling maksimum. So kalau maksimum kat sini 9 volt. So jawapannya adalah 9 volt lah. Power supply yang digunakan adalah voltan yang paling maksimum. Kalau selari. Kalau sesiri, kita kena tambahkan semua ni untuk dapatkan jumlah voltan yang dia boleh supply. Okay, itu adalah berkaitan dengan pengiraan jumlah voltan. Ini kena faham lah. Maksud saya ni faham. Awak dapat 1 liter, awak kena faham. Kalau dia minta macam mana nak kira voltan, jumlah voltan, sesiri tambahkan semua, selari tengok dia punya voltan yang paling tinggi, maksimum yang digunakan. Kalau ada 10 voltan, so tengok mana voltan yang paling besar digunakan. Okay, itulah jawapan dia. Okay, last kali. Okay, daya dalam sistem terma. Kita tengok video sebelum kita tamat. Okay, ini adalah tenaga haba.
Tak ada suara Puan. Memang tak ada suara. Tak ada dengar Semalam saya buat kelas, dia orang okey pula dengar. Tak ada langsung. Okey, ini kita nak tengok beza antara gerakan atom di dalam air panas dengan air sejuk. Ni kita nampak gerakan air panas ni dia dia bukan main lagi dia punya gerakan sebab dia panas. Atom dia bergerak dengan laju dan yang kalau sejuk tengok dia relax je. Sebab tu kalau kita tengok ini air panas, so gerakan atom dia atau partikel-partikel di dalam air itu sendiri, zarah-zarah tu akan bergetar dengan lajunya. Kemudian dalam sistem terma ni pemindahan Suara Puan sekat. okey. Dengar tak? Okey. Dalam sistem terma, pemindahan haba berlaku daripada jasad panas ke jasad sejuk. Jasad panas ke jasad sejuk. So, kita belum pernah lagi orang yang sejuk dipindahkan sejuk dia dekat kawan dia panas. Tak mungkin berlaku. Okay. Kita kena tahu, kita kena faham semua jasad yang panas akan pindahkan haba kepada jasad yang sejuk dan boleh sampai ke seimbangan terma. Ini kopi. Kopi ni panas dia letak dalam mak. Lepas tu lama-lama dia biarkan dia jadi sejuk. Sebab kepanasan haba tadi, air kopi tadi telah dipindahkan kepada sekeliling dan menjadikan air itu suam. Right. So, kita tengok haba adalah satu bentuk tenaga. Ni dalam sistem terma ni ada dua, sejuk dan panas. Tapi kita lebih fokus kepada haba lah sebab sejuk ni tak ada function apa sangat pun sebenarnya. Okay? So haba adalah satu bentuk tenaga. Suhu boleh kita ukur dia punya kepanasan ni dalam unit Celsius, Fahrenheit dengan Kelvin. Biasanya kita guna Celsius lah. Sekarang pun kita asyik nak scan kita punya suhu tu kan. Sikit suhu. Yang itu kita scan, kita dapat menggunakan darjah Celsius. Okey, so arah pemindahan haba yang saya cakap tadi, haba dipindahkan daripada jasad panas ke jasad yang sejuk. Maksudnya daripada suhu tinggi kepada suhu rendah. Macam roti ni, pembakar ni, roti ni sejuk je. Tapi disebabkan pembakar roti ni panas, dia pindahkan panas tu dekat roti, so jadilah kesan roti bakar tu. Sedapnya berpagi roti bakar je. Okay. Itu konsep dia. So perbezaan suhu di mana perpindahan daripada suhu tinggi kepada suhu yang rendah. So tenaga haba memang sentiasa bergerak daripada kawasan yang suhu tinggi kepada suhu yang rendah. Okay, belum lagi tenaga haba dia pindahkan daripada sejuk ke panas, tak ada. Mesti haba, maksud haba adalah tenaga daripada objek panas dipindahkan kepada objek sejuk. So bila dibiarkan dengan objek sejuk, dia akan jadi suam lah. Contoh dia macam air suam. Awak air Allah. Ada air panas, lepas panas sangat air awak tu, awak letakkan ais, air batu. Awak biarkan lama-lama nanti air yang panas tadi akan jadi suam, sejuk. Alhamdulillah, yarhamkallah. Okay. So ini hubungan dia lah antara arah pemindahan ni dari panas ke sejuk. Bila dia
dibiarkan pemindahan haba tu dengan kadar yang tetap, maka pada satu ketika dia akan mencapai suhu keseimbangan terma. Nampak ni. Okey, keseimbangan terma. So panas dan sejuk tu akan balance. So jadilah air suam, suhu yang suam, suhu bilik sahaja. Alright. Terima kasih. Selesai juga. So berapa orang yang berjaya hadir ke kelas saya ini? 14 orang. Zulkarnain. Dia tadi lagi aku calling dia ni. Keluar masuk. Okay. Mana dia? Entah mana dia. Okay. Last lah ni. 10 suku. Saya download lagi sini last. Yang lain tu tak datang lah. 15 orang dapat hadir. Tahniah. Tapi kalau awak masuk awal tadi dah habis awal dah. Korang boleh dah pergi mengempit ke, sambung tidur ke. Okay, ada apa-apa soalan tak? Puan ada quiz tak? Nanti saya tengok. Kalau saya sempat saya buat lah. Sebab sekarang kita orang tengah nak audit ni kan. Nanti saya try tengok dekat saya punya Kahoot. Ada tak soalan daya ni? Okey Puan, terima kasih. Nanti saya sharekan nota dalam grup. Okay. Baik, Puan, Puan. college bila buka? Tak tahulah. Kau ni tanya selamat apalah. Aduh, weh. Tak tahu. Kita Kami orang tak rindu tahu. Puan. Tak payah nak rindu sangat. Kalau apa-apa info nanti kita akan info lah dengan semua pelajar. Jangan risau. Puan. Oi. Apa oi? Chop. Ayah tak jumpa. Memang rezeki kau tak ada lah sekarang ni Nak bagi. Maksudnya minggu ni saya nak bagi. Duit dah ada. Tapi orangnya tak ada. Susah lah rezeki kau jauh betul dengan Chop ni. Kalau setakat RM2-3 tak payahlah suruh aku bank in. Aduh. Chop saya banyak. Okey, nanti saya check siapa yang atas RM50 saya akan minta account. Nanti saya check. Saya listkan balik semula. Siapa yang atas RM50, bawah RM50, jumpa nanti baru saya bagi. Mantap. Kau main kau ya. Okey. Ambil gambar dulu. Bos, raya Eh. bos. Tak kau raya. Buka semua video. Puan, bangun tidur, Puan. Saya boleh apa bangun tidur. Aduh, weh. Bila on. Baiklah Najib. Come on. Serius lah. Aduh. Serius lah ni. Mus, bukalah video. Man, Sekejap terbaring je. ke Man? Bangun, Puan. Weh, Ahmad. Kau pakai baju sekarang. Tenang. Siapa yang berbogel sila pakai baju. Saya pakai baju, Puan. Ni siapa ni? Aman bogel Puan. Tak nak habis. Yang tak pakai baju sila pakai baju. Ni nak ambil gambar. Saya nak letak dalam saya punya FRP. Kan gambar Puan. kau. Boleh Puan. On camera please. Kau apa Man? Aman terbaring ke? Aman pakai selimut. Yang tahu je tu. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nak berapa memang susah betul. Coba mana? Ni saya ada Wan. Handsome je tu rambut baru lagi siapa yang tak on kamera? Najib lagi handsome Puan. Najib online nampak je muka dia. Kelas tak nak datang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lagi 2 je. Adwa mana? Akmal Adwa. Parking dia ni. Karnain. Kau apa be? Jip, jangan buat muka Najib. Okey, lagi. Janganlah attendant aku macam tak nak bagi sangat ni. Muka pun tak nak ambil gambar. Macam mana? Okey, 1. 4. Puan macam nak letak gambar kat background? Kena pergi dekat titik 3 tu. Awak pakai handphone kan? Siapa nak letak background tu, pergi dekat titik 3. Lepas tu akan jumpa. Tarik keluar lain lagi. Dah, lepas tu akan nampak ni lah. Korang tak ada ada blur je Puan. Blur je lah. Blur je lah yang mampu. Okay. Macam buka lagu tu. Cepat. 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lagi 2 lagi tu memang parking je. Aman okey Aman. Wan, Najib kemut Wan. Okay, senyum. Aman. Senyum dah, senyum. 3 minit. Dah dekat kat rumah kau tu Man. Ni siapa yang kat bawah? Macam orang nak open. Siapa yang dekat bawah ni masuk? Duduk diam-diam boleh tak duduk diam-diam? Aduh Aizul. Pakai baju. Puan Najib gemuk Puan. Okey, saya nak ambil gambar dah ni. Senyum 3 minit dari sekarang. 3 minit dari sekarang. Sabar Puan. 3 minit dari sekarang. Senyum. Ya Allah. Okey, semua. 2, 3. Gitu. Ni tak kerti duduk diam tadi. Hantarlah kau muka kau gitu. Dah Wan. Dah. Okay, lalu. Gerak lu. Apa-apa lu je. Assalamualaikum Wan. Yang Assalamualaikum. penting kemut. Nak keluar bukan main cepat. Masuk bapak susah. Kerja Puan. Puan kayu yo. 7 minggu kayu lah. 7 minggu kayu. Betul lah boleh kayu. Wan, Najib kemut Wan. Alah aku ni. Okay, boleh leave the group. Leave the meeting. Okay, Wan. Sekejap lagu download lagi. Kalau buat apa tu boleh. Kita tengok apa? Puan. 7 minggu pergi Cipok ah. Cipok Kundang Ulu. Wan kata nak kayu Melaka Wan.
Tengah cari geng kita tengah racun. Kita tengah racun pensyarah-pensyarah kolej ni. Habis CCB right? Habis. Ke laut. Tunggu saya elok puan, kita pergi Melaka kayu. Borak. Apa? Aman dekat mana sekarang? Kau accident ke apa? Haa. Ada kat Selamat dah balik. Kau accident apa? Motor. Accident. Dia berlanggar motorkar. Ya Allah. Muhammad tempe, langgar motor kan. Memang elok lah tu. Elok. Bagus. Nak sedih pun tak apa nak sedih lah. Aduh. Orang suruh duduk diam-diam dekat rumah, ceria-ceria tengok TV. Kau boleh nak merepit. Dia Pergi degil. kerja. Saya dah tangkap Awan. Jatuh dekat tangkap. Ha. Apa kerja Dia cari perempuan puan. Kau. Nangok. Dia tengok anak dara orang tepi jalan puan. Aduh, hai. Tengok pupuk puan. Apa yang ada lah nak dara kat tangkap ni? Kubur puan. Accident dekat mana? Kat kubur. Kubur? Ha. Kubur mana? Belakang tu. Kubur belakang? Banyak kubur kat belakang ni. Belakang rumah pun ada kubur. Belakang semua kolej pun ada kubur. Kubur mana? Kat belakang TF tu. Kalau Oh, tu. ha. Dekat jalan besar tu lah. Nak ke Bukit Kontang tu. Ha. Apa yang langgar kau? Dia terkejut puan, lihat call dia. Sekarang Leha hot sangat ni Ya, Puan. Lihat call dia puan, tu terkejut. Leha sekarang ni semalam 2 hari lepas ada orang kirim salam kat Leha juga. Suruh aku sampaikan. Menjadi pujaan sekarang Leha Mantap. Peminat Aman. Peminat ke peminat Aman? Oh Aman. Leha minat Aman aku bagi tahu lah nanti Mak Aman ni. Restui lah. Okay. Dah boleh. Aku kan nak suruh kau borak. Aku ada kerja lagi lepas ni lah. Cek Awan. Jumpa. Kadang-kadang oleh laju dia keluar. Oh kau tu tengah hari kan? Ha. Tengah hari lah urusan anak macam biasa. Dah nampak dah tu tangan berbalut tu. Cakap okay nanti-nantilah tanya. Datang kolej pun buat apa? Bukan ada bersyarah nak ambil tahu pasal kau pun. Setengah LI. Oh. Sebab dah ambil tahu je dia suruh datang tu. Ambil pasal tahu LI lah. Pasal tangan kau dia tak ambil tahu pun. Kita buat tahu. Habis tu tangan kau ni patah ke? Retak ke? Terselio? Oi Aman. Patah ke apa? Patah. Tak tahulah bahu ni nak pergi X-ray sebab saya pernah patah bahu. Habis mak kau tak bising? Biasalah. Mak dia tak bisa bebel dia. Alah bebel tu biasa. Patutnya dia allow kau duduk luar rumah tu Elok nanti bawa balik. Main alam lagi. Mak pergi kerja kan? Tak apa kan? Dia tak dengar kan? Dengar tak dengar? Salah dengan mak kau. Dah, semua jom keluar. Keluar. Ni Zul ni tadi aku rasa Zulkarnain ni macam dia nak keluar sangat dah. Tu lah tu. Bukan main lagi. Dia rindu puan tu. Dia rindu puan tu. Tak ada banyak lah korang. Tak ada. Aku tak nampak muka korang tu suka masuk kelas aku sangat pun. Terpaksa je kan. Mak Mai dah baru lah. Ada robot. Siapa lagi Mus? Ahmad dah korang ni. Mesti kita tengok Ahmad Adwa ni ada ke tak ada. Mesti dia parking punya lah tu nombor buta. Puan. Lagi dah mute dah.
Dia minum berengkau. Dia tidur. Tidur dia Wan, dia tidur Oh tu. Screenshot dia. Si korang ni nak kayu basikal dah tak dapat lah kan. Kesian Aman. Orang elok-elok nak kayu basikal dah tak budi. Dapat lah Wan. Nanti. Lagi 2 minggu. Lama tu 2 minggu tak buat apa-apa tu berdarah telinga. Bosan Tapi- Wan. Si Mus. Kau tengok ni, ada orang ni memang tak ada ni. Dah sila left the group. Okay, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Cepat-cepat sembuh. Terima kasih. Bye. Macam mana aku nak Oh. ada orang ni. Nak remove.